Mahkamah Sivil boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu Mahkamah Tinggi yakni Superior Court dan Mahkamah Rendah iaitu Subordinate Court. Di bawah Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Atasan terdapat tiga jenis mahkamah. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan iaitu merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Ianya diketuai oleh Ketua Hakim Negara dan anggota yang lain adalah Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan 7 Hakim Mahkamah Persekutuan. Mahkamah yang kedua ialah Mahkamah Rayuan di mana ianya merupakan intermediary di antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan. Ianya ditubuhkan pada 24 Jun 1994 berdasarkan Akta Pindaan Perlembagaan Pindaan 1994. Selain itu, terdapat 10 Hakim Mahkamah Rayuan termasuk Presiden. Namun, pada 1 Januari 2002, keahlian Mahkamah Rayuan bertambah kepada 15 orang Hakim. Mahkamah yang terakhir ialah Mahkamah Tinggi, di mana Mahkamah Tinggi ini memainkan peranan terbesar dalam mengelolakan majoriti kes yang melibatkan kumpulan sivil yang bersifat jenayah. Mahkamah Tinggi juga bertanggungjawab membicarakan sebarang kes yang melibatkan orang ramai seperti kes tuntutan penjagaan anak dan pengisytiharan muflis. Seterusnya, terdapat dua jenis mahkamah yang di bawah Mahkamah Rendah iaitu Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat. Mahkamah Session iaitu mahkamah tertinggi dalam sistem sivil rendah. Ianya terdapat 60 mahkamah session di mana 52 di Semenanjung dan 4 di Sabah dan Sarawak. Hakim Mahkamah Session dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar Tinggi yakni di bawah Akta 92. Dalam melantik Hakim Mahkamah Session, YDPA tidak perlu meminta nasihat Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja. Okey, seterusnya ialah Mahkamah Magistrat, di mana Mahkamah Magistrat adalah di bawah Mahkamah Session, di mana terdapat 118 Mahkamah Magistrat di seluruh negara. Terdapat dua kategori Mahkamah Magistrat iaitu Mahkamah Magistrat Sivil dan Jenayah kelas pertama dan Magistrat Sivil dan Jenayah kelas kedua. Seterusnya, YDPA melantik magistrat di wilayah Persekutuan Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. Seterusnya, Ketua Negeri melantik magistrat di negeri masing-masing atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Fungsi Mahkamah Atasan. Mahkamah Atasan terbahagi kepada tiga iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Malaya atau Sabah Sarawak. Fungsi Mahkamah Persekutuan pertama membicarakan kes khas seperti pertikaian antara kerajaan negeri atau antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kedua, boleh memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong tentang perlembagaan. Yang ketiga, memutuskan atau menghantarkan kes perbicaraan yang berkaitan dengan peruntukan perlembagaan dari satu mahkamah ke mahkamah lain. Fungsi Mahkamah Rayuan ialah mendengar semua rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi kecuali perintah mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Kes sivil juga dibenarkan untuk dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250,000 Malaysia. Contoh petikan akhbar Sinar pada 28 Mei 2020 merekodkan Mahkamah Rayuan telah mengekalkan hukuman penjara 3 tahun terhadap seorang doktor yang didakwa atas tuduhan pengubahan wang berjumlah RM41.33 juta Malaysia dan bersubahat memasukkan dokumen. Rayuannya sebelum ini pernah ditolak di Penghakiman Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi mengekalkan keputusan Mahkamah Session. Baik, seterusnya adalah fungsi Mahkamah Tinggi. Berfungsi sebagai mahkamah bidang kuasa asal serta Mahkamah Rayuan dan masing-masing diketuai oleh Hakim Besar. Ketua Hakim Malaya dan Sabah Sarawak adalah kedudukan ketiga dan keempat tertinggi dalam Badan Kehakiman Malaysia selepas Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan dan Presiden Mahkamah Rayuan. Contohnya ialah petikan akhbar Berita Harian pada 1 Mac 2021, kes bunuh pengasas M-Bank. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh kerana membunuh Najadi dan penjara 18 tahun bagi kesalahan cuba membunuh Cheong. Kini saya akan sambung kepada fungsi Mahkamah Bawahan. Yang pertama, kita lihat pada fungsi Mahkamah Session. Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa pengadilan jenayah bagi semua kesalahan kecuali kesalahan yang membawa hukuman mati. Yang kedua, Mahkamah Session mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman mati. Mahkamah Session juga mempunyai kuasa menjalankan siasatan permulaan bagi kes-kes yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi. Dan yang terakhir, mahkamah ini tidak berkuasa mendengar kes rayuan.
Seterusnya kita pergi kepada fungsi Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate ni ada dua. Okey. Mahkamah Magistrate pertama, fungsinya Mahkamah Magistrate kelas pertama berkuasa mengendalikan kes jenayah dan sivil termasuk kesalahan yang membawa hukuman mati, tapi tidak berkuasa untuk menjatuhkan mati. Okey. Yang kedua, mahkamah ini membicarakan kesalahan yang hukumnya tidak melebihi 10 tahun penjara atau denda. Okey. Yang ketiga, mahkamah ini mempunyai kuasa untuk menyelenggarakan siasatan permulaan atas tuduhan-tuduhan yang berat sebelum dibawa ke mahkamah tinggi dari mahkamah magistrate dan mahkamah session. Dan yang keempat, mahkamah ini berkuasa untuk mendengar dan memutuskan rayuan daripada mahkamah penghulu. Yang terakhir, segala rayuan kes daripada mahkamah ini dibicarakan di mahkamah tinggi. Okey, bagi fungsi mahkamah magistrate dulu boleh. Okey. First, boleh mendengar kes-kes di mana hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang ialah hukuman denda saja. Okey. Dan yang kedua, magistrate kelas kedua boleh mendengar kes sivil di mana tuntutan plaintiff termasuk faedah tidak melebihi RM10,000. InsyaAllah saya akan bentangkan tentang struktur Mahkamah Sivil di Malaysia. Struktur Mahkamah Sivil di Malaysia terbahagi kepada dua bahagian iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Seperti yang terdapat di dalam slide, Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi pula dipecahkan kepada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Kita pergi pula kepada Mahkamah Bawahan. Mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate atau Mahkamah untuk Kanak-kanak serta Mahkamah Penghulu. Wujudnya struktur Mahkamah Sivil di Malaysia untuk membezakan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain itu, membolehkan rayuan untuk dibuat. Sekiranya Mahkamah Rendah membuat keputusan yang salah dari segi undang-undang, maka Mahkamah Tinggi boleh menimbangkan semula keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah. Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi di Malaysia dan mendengar rayuan daripada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Presiden iaitu Ketua Negara, Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, dua Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dan Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Negara ialah Ketua Badan Kehakiman Malaysia yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan mendapat nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan adalah bersifat eksklusif di mana Parlimen atau Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang kerana wujud perbezaan undang-undang dan juga kes pertikaian di antara negeri dan pusat. Rayuan sivil. Mendengar rayuan sivil daripada Mahkamah Rayuan adalah salah satu bidang kuasa Mahkamah Persekutuan dengan izin Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, rayuan jenayah. Mahkamah Persekutuan turut mempunyai bidang kuasa mendengar rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan di mana kes yang didengari adalah kes yang telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasanya. Secara umumnya, Mahkamah Rayuan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan daripada Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan kedua-dua kes sivil dan jenayah. Seksyen 50 dalam Code of Judicature Act 1948 menyatakan bahawa Mahkamah Rayuan ni berhak mendengar rayuan kes jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Manakala Seksyen 68 Code of Judicature Act 1948 mendengar rayuan kes sivil dengan amount yang dituntut melebihi RM250,000. Mahkamah Tinggi iaitu bidang kuasa sivil. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kes sivil tetapi secara umumnya yang membatasi dirinya dengan perkara-perkara di mana Magistrate dan Mahkamah Session mempunyai bidang kuasa itu. Ini termasuk perkara yang berhubungan dengan bercerai dan kes hal ehwal suami isteri, pelantikan penjaga bayi, pemberian probat bagi wasiat dan testamen dan surat kuasa mentadbir harta pusaka si mati, muflis dan tuntutan sivil yang lain di mana amount yang dipertikaikan
melebihi RM250,000. Seterusnya, bidang kuasa jenayah. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk mendengar semua jenis kes jenayah, tetapi secara umumnya lebih tertumpu kepada kesalahan-kesalahan jenayah yang di mana Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session tiada bidang kuasa untuk mendengar penghakiman, seperti contoh kesalahan yang membawa kepada hukuman mati. Bidang kuasa sivil di Mahkamah Tinggi mempunyai Seksyen 23 Code of Judicature Act 1964 menyatakan bahawa penceraian, kekeluargaan, kebangkrepan, hak jagaan anak dan wasiat adalah termasuk di bawah bidang kuasa sivil Mahkamah Tinggi. Manakala Seksyen 22 COJA 1964 digunakan bagi menyelesaikan kes-kes jenayah. Seterusnya, bidang kuasa rayuan. Mahkamah Tinggi boleh mendengar rayuan daripada Magistrate dan Mahkamah Session di kedua-dua kes sivil dan jenayah. Mahkamah Session. Bidang kuasa sivil. Bidang kuasa kes sivil ini termaktub di bawah Seksyen 65 Subordinate Code Act SCA 1948. Tiada had di dalam kes-kes kemalangan kenderaan, hal ehwal pemilik tanah dan penyewaan. Kes lain ialah amaun dituntut tidak melebihi RM250,000. B. Bidang kuasa jenayah. Bidang kuasa jenayah Mahkamah Session merangkumi Seksyen 63 dan Seksyen 64 SCA 1948. Semua kesalahan jenayah kecuali yang boleh membawa hukuman mati. Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate adalah mahkamah yang bertindak menangani isu-isu utama dan Mahkamah Magistrate diletakkan di setiap daerah negeri di Malaysia. Bidang kuasa sivil. Sejak 1 Mac 2013, Seksyen 90 Subordinate Code Act 1948 SCA, sesebuah mahkamah syariah boleh mendengar sesebuah kes apabila nilai amaun dalam pertikaian adalah tidak melebihi RM250,000. Jika amaun yang dituntut tidak melebihi RM5,000, pempetisyen boleh memfailkan tuntutan pempetisyen di tuntutan kecil pembahagian Mahkamah Magistrate. Jika pempetisyen berbuat demikian, pempetisyen mesti bersedia untuk menjalankan kes ini sendiri kerana perwakilan guaman adalah tidak dibenarkan. B. Bidang kuasa jenayah. Seksyen 85 SCA 1948 menyatakan pembicarakan semua kes hukuman jenayah adalah tidak melebihi penjara 10 tahun atau hukum denda sahaja. Mahkamah Magistrate boleh mendengar perkara jenayah sifat berikut. 1. Jika kesalahan yang boleh dihukum dengan denda sahaja, ini akan meliputi sebahagian besar kesalahan trafik. 2. Jika kesalahan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun, seseorang magistrate boleh tidak bagaimanapun mengenakan penjara selama tempoh melebihi 5 tahun. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pendapat dan pandangan pelajar mengenai pelaksanaan Mahkamah Sivil di Malaysia. Setelah kami membuat bacaan dan sedikit kajian, terdapat beberapa pandangan yang boleh kami kongsikan, antaranya, yang pertama, kami berpendapat bahawa penyusunan hierarki menjadikan sistem perundangan lebih sistematik. Seperti yang diketahui, Mahkamah Sivil dibahagikan kepada dua kategori, iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Tinggi terdapat Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, manakala Mahkamah Rendah terdapat Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Setiap mahkamah mempunyai fungsi dan peranan tersendiri mengikut bidang kuasa masing-masing dalam menyelesaikan sesuatu kes. Hal ini menyebabkan tidak berlaku lambakan kes atau kes-kes yang ada tidak tertumpu pada satu mahkamah sahaja dan menjadikan suatu kes dapat diselesaikan dengan cepat dan rasional. Oleh itu, dengan adanya susun atur begini menjadikan sistem perundangan dan kehakiman lebih teliti dan sistematik. Pendapat yang kedua, kita mengamalkan sistem dualisme undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Hal ini menjadikan kebersamaan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Mungkin ada yang tertanya, kenapa kita tidak menggunakan sepenuhnya sistem undang-undang syariah? Sebenarnya, prinsip undang-undang sivil dirujuk dan dipakai dalam penghakiman sebagai satu rujukan prinsip undang-undang atau pengguahan kehakiman yang dibuat oleh hakim serta tiada peruntukan khusus di dalam undang-undang prosedur di mahkamah syariah. Selain itu, prosedur yang digunakan oleh mahkamah sivil bertetapan dengan falsafah perundangan Islam kerana tidak bertentangan dengan syarak.
Dan yang terakhir, kami berpendapat bahawa dengan bidang kuasa mahkamah sivil yang umum tidak tertumpu pada satu perkara atau kes sahaja. Hal ini kerana mahkamah sivil mempunyai kuasa dan bidang kuasa yang mendengar semua jenis kes kecuali yang berkaitan undang-undang Islam. Oleh itu, mahkamah sivil menghormati keputusan mahkamah syariah. Maka, hal ini juga meletakkan mahkamah sivil sebagai mahkamah tertinggi kerana segala perundangan dan kehakiman dirujuk di sini.